Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrus Tsamin muka surat 66 baris 9 daripada atas. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu taala, apabila diambil nyawa oleh malaikat akan nafsu yang berbahagia, maka diperintahnya akan dia, maka diberikannya dua malaikat yang elok mukanya, atas keduanya itu kain yang elok. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan hari kiamat ataupun setiap makhluk itu akan merasai kematian. Kemudian dia cerita berkenaan dengan ruh, iaitu ruh ni benda urusan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad berkaitan ruh, maka katalah oleh engkau ruh itu urusan aku. Urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang ni dia bahas pula berkaitan dengan kalaulah orang yang mati itu orang yang baik, maka macam mana malaikat mencabut nyawanya. Dia pun sebut apabila diambil nyawa oleh malaikat akan nafsu. Nafsu sini nyawa yang berbahagia, yakni nafsu ataupun nyawa orang yang dia panggil mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baiklah, orang yang berbahagia, faizin, an-najin, itu nama-nama orang yang bahagia di akhirat. Maka diperintahnya malaikat tadi akan orang nafsu yang bahagia tadi, yakni perintah untuk cabut nyawa lah. Maka diberikan orang yang berbahagia tadi dua malaikat yang elok mukanya, elok dua malaikat. Jadi malaikat yang cabut nyawa namanya Izrail, ataupun nama lainnya Malakul Maut, iaitu malaikat yang mencabut nyawa. Dan Malakul Maut ni dia ada tentera-tentera dia. Dia ada tentera-tentera dia, malaikat-malaikat lain yang pakat bantu dia untuk cabut nyawa. Jadi dalam kitab Qatrul Ghaith Syarah Masail Abil Laith, Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala sebut kata Malakul Maut ataupun Izrail ni dia hanya mencabut nyawa ketika nyawa hampir putus. Ketika dah sampai ke tengkok kita ni, maka dia lah yang cabut. Permulaan tarik nyawa tu start daripada kaki, kemudian paha sampailah ke atas. Tu cara kosongnya ruh daripada badan seorang. Jadi malaikat yang akan cabut nyawa ni, bila dia tu orang yang baik, maka malaikat tu akan berwajah dengan wajah yang baik lah. Putih, bersih, nur dan sebagainya. Tapi kalau orang tersebut orang yang mati su'ul khatimah, orang yang mati dalam keadaan jahat, maka orang tersebut malaikat cabut nyawa dalam keadaan kasar.
Dalam keadaan hitam legam, dalam keadaan menakutkan. Sehingga kan orang yang nak mati tu takut tengok malaikat dalam keadaan sedemikian. Atas kedua malaikat itu kain yang elok. Yang ni mereka memakai pakaian yang elok lah. Dari sudut wajah elok, pakaian yang malaikat pakai pun elok, serba elok berlaku. Dan bagi mayat tersebut, orang yang berbahagia tadi, bau yang sangat harum, bau yang sangat wangi. Siapa yang mari ambil ni, putih bersih, pakaian yang elok, wangi pula. Jadi dia akan lebih menenangkan mayat tu. Sebab tu orang yang mati husnul khatimah tak terseksa lah pandangan dia tu. Senyum elok tu. Sebab apa? Sebab dia tengok benda yang baik. Maka dibuangkan akan dia orang yang mati tadi di dalam kain sutera daripada sutera syurga. Tu cara menjemput ruh. Jadi malaikat campak ruh dia, buang ni campak lah. Campak bukan kasar, nak letak dia ruh tadi tu dalam satu kain, yang mana kain tu kain sutera daripada syurga. Kain sutera tu daripada syurga. Tak kisah lelaki dan perempuan. Tak ada dah hukum taklif haram pakai sutera, tak ada dah. Itu ketika hidup di dunia. Ni waktu nak jemput ruh orang yang baik ni, diletakkan di dalam sutera yang diperbuat daripada syurga, yang daripada syurga. Jadi kalau kita ditanam, contohnya kalau kita ditanam, kita nak tanam, kita mati dah, kita bakal ditanam, maka orang-orang sekeliling kita ni haram pakai sutera untuk kapan kita. Tak boleh lah, kena pakai kain kapan biasa. Ni sutera yang dari sudut jemputan ruh daripada malaikat kepada orang yang berbahagia ni, orang yang ahli syurga. Cara dia beginilah. Dan adalah ia malaikat tu qadar lebih rupa manusia. Lebih kurang macam rupa manusia. Jadi malaikat boleh menjelma pelbagai rupa. Cumanya dia tidak akan menjelma rupa-rupa yang buruk, tak ada lah. Kecuali bagi orang yang mati tu, yang seksa tu, itu lain lah. Maka tiada hilang suatu daripada orang yang mati tadi, akal orang yang mati. Orang yang mati, adakah bila nak mati tu hilang akal? Tidak. Kecuali dalam kitab Aqidatun Najin sebut, Tuan Minat Al-Fatari sebut, kalau seseorang tu bila kita talqinkan sebelum dia nak mati tu, sakaratul maut tu, semput nyawa tu, nyawa-nyawa ikan tu, kita pun talqin, la ilaha illallah. Tiba-tiba dia mencarut. Dia kata Allah tak ada, contohlah. Jadi maka seketika itu adakah dia dihukum kafir ataupun tidak? Jawapannya tidak. Kerana apa? Kerana boleh ditanggung. Dia sebut begitu kerana dia hilang akal ketika tu. Kerana sakit sakaratul maut tu, sehingga dia hilang tumpuan dan hilang akal, maka dia sebut perkataan-perkataan yang tak masuk akal. Tak masuk akal. Maka kita tak boleh nak su'udzan, tak boleh nak buruk sangka ketika itu dia tu kafir. Maka kita pun tak urusan jenazah dia cara orang Islam, tapi cara orang kafir, tak kena lah. Jadi orang yang mati masih kekal akal dia. Akal dia masih kekal. Dan ilmu orang yang mati tadi, kalau sikit ilmu dia masih kekal, kalau sederhana ilmu dia masih kekal, kalau dia alim ulama pun masih kekal ilmu dia, takkan hilang. Bahkan sampai mati pun dia begitu juga. Nanti dibangkitkan dalam kubur untuk jawab soalan malaikat Munkar dan Nakir tu, dalam keadaan begitu juga, masih dalam keadaan berilmu. Adapun tempat ruh itu dahulu, yakni sebelum daripada mati ruh tu, berkhilaf ulama padanya, pada tempat ruh sebelum mati. Sebelum mati ruh kat mana ni? Adakah ruh tu dalam kepala otak ke, dalam hati ke, dalam perut ke, lagu mana? Jadi khilaf. Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah, pengarang yang sama, sebut dalam kitab Al-Furu'ul Masail, dia kata ada khilaf 1000 pandangan ulama berkaitan dengan ruh. Aku tak tahu. Hakikat dia Allah sahaja yang tahu. Bila Allah sahaja yang tahu, maka pandangan-pandangan ulama tersebut hanya sekadar pandangan yang bukan mu'tamad, yang tak boleh pegang lah. Sebab ruh tu urusan Tuhan. Cuma berdasarkan dalil-dalil
Dan bukti-bukti, ulama cubalah berpendapat ruh tu lagu mana. Jadi khilaf ulama yang cukup besar. Kata Izz bin Abdissalam, ni salah satu ulama mazhab Asy-Syafi'i, Sultanul Ulama, digelar sebagai Sultanul Ulama, sultan bagi segala ulama. Ni Izz, dia asalnya Al-Izz, sebab alif lam tu ganti pada mudhafun ilaih mahzuf. Asalnya Izzuddin, asalnya gitu. Lepas tu orang pun buang ad-din, tinggal alif lam saja. Al-Izz bin Abdissalam. Dia kata pada Syekh Ibn Abdul Salam ni kata, pada aku ni tempat roh sebelum mati itu pada hati. Pandangan pertama kata roh tu dalam hati tu. Hatilah. Sebab tu dalam tasawuf, hati, nafsu, roh lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Adakah hati sungguh? Khilaf. Kena kata gitu dulu. Khilaf ulama ni salah satu pandangan dia, iaitu dalam hati. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan kata setengah ulama, tiada pada hati, yakni tiada roh itu pada hati, bukan dalam hati. Lepas tu, tetapi mesra pada segala badan. Tengok nombor 4 tu, dia sepatutnya nombor 2, tak tahu sebab apa dia jadi nombor 4. Dia kata qauluhu mesra pada segala badan. Mesra ni apa? Yakni seperti mesra air di dalam kayu yang hijau. Mana serap. Mesra ni larut, meserap, larut. Makna roh di pandangan kedua berada meratai badan kita. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, semua dia berlaku. Meratai di seluruh badan kita. Itu pandangan kedua, roh tu di situ. Mana bukan di tangan, bukan di kaki, bukan di situ, bukan di sini, tapi seluruh tubuh badan. Tu pandangan kedua. Hak tu lah, dia bawa pandangan tu dua tu ya. Ada pandangan lain lagi, ada yang pandangan kata dia tu berada tergantung di kepala kita. Macam-macam. 1000 kaul. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah tulis satu kitab khusus Ar-Ruh, nama dia. Kitab saja berkaitan dengan perbahasan ruh. Dan adapun, ni kalau sebelum mati, adapun kemudian daripada mati seorang. Bila lepas mati, roh tu duduk mana? Jika orang yang berbahagia, maka maknanya ada perincian lah. Perincian pertama, jika orang yang berbahagia, yakni orang yang beriman pada Allah, orang yang saleh, husnul khatimah, tinggal pada kuburnya. Roh tu ada dalam kubur. Tu duduk dalam kubur. Jadi nanti dia akan merasai nikmat syurga, bukan nikmat syurga, nikmat muqaddimah sebelum pergi syurga dalam kubur tu. Nikmat tu dapat merasai oleh jasad dan ruh sekali. Sama jugalah azab. Azab tu bila ditibai oleh malaikat dalam kubur tu, atas pandangan mu'tamad, yang dirasainya jasad serta ruh. Macam dunia. Kata qil, kata sebahagian ulama, ruh tu pada barzakh, pada Adam. Yang ni pada barzakh ni, pada alam barzakh. Alam barzakh anak Adam. Alam barzakh tak tahu nak cerita lagi, tahu bukan mati lagi. Alam barzakh lah, satu alam lain yang dihimpunkan semua ruh-ruh orang yang mati. Tu alam kita seterusnya. Alam barzakh. Dan jika roh kafir, kalau roh kafir letak mana roh tu? Pada bi'r barhud. Bi'r tu telaga. Telaga barhud di Hadramaut. Boleh pergi lah Yaman, Hadramaut, cari telaga barhud. Tapi nak buat lebih kurang makruh lah. Ambil air di telaga barhud makruh. Kerana dia tempat dia diletak, dicampak roh yang orang kafir. Di situ. Tu. Selepas mati orang kafir, roh diletak mana? Di telaga barhud di Hadramaut. Tetapi keduanya orang yang berbahagia dan orang kafir tu berhubung dengan jasadnya. Roh orang kafir yang diletakkan dalam telaga barhud, roh orang Islam, orang beriman yang diletakkan di dalam kubur ataupun di alam barzakh tu, dia berhubung dengan jasad. Bukan makna terpisah dah, dia masih ada kaitan. Dan kata Izz, sama lagi Al-Izz ibn Abdissalam, kata Izzuddin bin Abdissalam, dia kata
adalah pada tiap-tiap jasad itu dua ruh. Pula dah. Bukan satu ruh, dua pula. Satu dinamakan ruhul yaqadhah. Apa itu ruhul yaqadhah? Yang dilakukan Allah adat, yang ni pada adat, dengan bahawasanya apabila ada ia ruh tu pada jasadnya seorang, ada ia seorang jaga. Contoh sekarang ni lah. Jadi sekarang ni ruh kita namanya ruhul yaqadhah. Bila seseorang tu tengah jaga, celik mata lah, maka tu dia panggil ada ruh yaqadhah. Yaqadhah tu asalnya jagalah. Ruh yang dalam keadaan jaga. Ruh ketika mana kita jaga, celik mata ni, maka tu namanya ruhul yaqadhah. Habis. Kemudian maka apabila keluar daripada manusia, apabila keluar daripadanya manusia, itulah tidur manusia itu. Jadi kalau kita tidur, ruh yaqadhah cabut. Tu boleh mimpi tu. Dia tak duduk dalam badan kita lah. Bila kita tidur, dia cabut pergi tempat lain. Dan melihat ia seorang akan mimpi. Barang yang dilihatnya ruh. Jadi roh tu pergi ke mana? Tu yang kita mimpi tu. Sebab apa? Sebab roh tu keluar pada jasad kita. Ruhul yaqadhah. Mimpi pergi Britain lah, pergi Brazil lah. Sebab roh kita pergi Brazil. Tu mudah-mudahan faham. Tu yang pertama. Dan yang satunya, satu daripada dua roh tu dinamakan ruhul hayah, yang dilakukan Allah adat, yang ni pada adat, dengan bahawasanya apabila ada ia ruhul hayah tu pada jasad, adalah ia seorang hidup. Mana ada dua roh dalam badan kita dalam masa yang sama. Ketika jaga ada dua roh ni, ruhul hayah, ruhul yaqadhah. Ruhul yaqadhah nisbah kita ni duk celik mata. Ruhul hayah nisbah kita ni masih hidup. Lepas tu bila kita tidur, tinggal satu roh saja, namanya ruhul hayah. Sebab kita tak mati lagi. Kita hanya hidup. Kita hidup tak? Hidup, tapi tak jaga lah. Maka ruhul yaqadhah tu ditarik, dikeluar daripada jasad dia. Ruhul hayah masih tetap. Jadi kalau orang yang mati lah kerana tidur, dua-dua ruh tak ada. Ruhul yaqadhah tak ada, ruhul hayah pun tak ada. Tak ada berlaku. Dan apabila keluar, yakni keluar ruhul hayah ni, ruh hidup ni kalau keluar, maka mati. Mati lah kawan tu. Kalau keluar, mati. Kalau ruhul yaqadhah keluar, tidur kawan tu. Tapi tak ada tiba-tiba tidur. Itu kita sengaja sengeleng nak tidur, baru tidur. Tu. Jarang nak berdiri cakap elok-elok, tiba-tiba tidur. Tak ada itu. Teruk sangat tidur tu. Ada orang pernah kita jumpa, orang yang kuat tidur. Kuat aku. Sekejap, lelak dah. Lelak tu bunyi khoh-khoh dah. Padahal baru cakap dengan dia tadi. Ada juga jenis gitu. Pokcik dah lah. Dua dah. Memang gitu style dia. Cakap pumpang-pumpang, kejap ya, bagi dia lelak sikit lah. Saat dua saat, khoh terus. Memang lega jadi dia. Tak payah tengok movie dulu ke apa, nak bagi tidur tak payah. Letak pala khoh terus. Selesai masalah. Tapi dia memang dengku tu kuat nak mampu ya. Satu bilik dia dengar. Dan apabila kembali, yakni kembali ruhul hayah tu, maka hidup pula. Hiduplah. Contoh Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam ada ruhul hayah. Hiduplah dia. Lepas tu dia minta pada Allah Ta'ala nak bagi mati, supaya nak merasa mati tu lah ke mana. Tarik nyawa dia. Tarik nyawa apa? Ruhul hayah. Lepas tu masuk balik. Hidup balik. Gitu. Maka telah terdahulu sebutnya. Maka hidup boleh mana tadi? Mati. Dan apabila kembali, yakni kembali ruhul hayah tadi, maka hidup pula. Gitulah. Di akhirat kita hidup balik. Maka sebab apa? Sebab Allah Ta'ala letak ruhul hayah. Ruh hidup. Maka telah terdahulu sebutannya, sebutan maut itu rupa kibas. Dia dah dulu sebut dah. Mati itu rupa apa, hidup tu rupa apa. Maka dikata balik, mati itu rupa kibas. Kibas ni ialah kambing biri-biri. Rupa dia, rupa mati tu.
Mati ni jenis wujudi, jenis ada. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, khalaqal mauta wal hayata. Allah Ta'ala telah mencipta mati dan hayat. Lepas tu kita mengaji sifat ma'ani Allah Ta'ala, sifat hayat, sifat wujudi. Dia jenis ada. Sifat mati pun sifat wujudi, jenis ada juga. Cuma yang ada di kita sekarang ni sifat perhidup. Nanti kita mati, Allah Ta'ala keluarkan sifat perhidup, Allah Ta'ala letak sifat mati. Tu. Jadi mati ni rupa kibas. Dan hayat itu, sifat perhidup, rupa kuda, bentuk kuda. Yang terbayang Harry Potter dah. Harry Potter tembus dinding. Apa dia? Kuda. Tu Harry Potter. Habis tentang ruh. Dan demikian lagi akal, seperti ruh jua. Akal pun sama juga macam ruh. Maka tiada siogianya kita bicarakan. Buat apa nak bicara? Duk cakap gitu. Ruh kat hati, ruh kat akal. Ruh situ, ruh sini. Lepas tu apa faedahnya? Tak ada faedah pun. Cuma wajib i'tiqad Allah Ta'ala beri ruh itu kepada kita boleh hidup lah. Tu ialah rupa ruh. Bagaimana hakikat ruh, macam mana dia berlaku, tu tak payah tahu. Kita pun tak tahu. Kerana tiada nas, tiada Al-Quran dan hadis yang menyebutkan tentang akal dan ruh tadi. Tak ada yang sebut. Sekadar kata afala ta'qilu, tidakkah kamu fikir, gitu saja. Hakikat akal wallahu a'lam, tak tahu. Hakikat roh tak tahu juga. Kata setengah ulama. Ni yang Ustaz Mahdi kata tu. Iaitu akal. Azizah, mampu, Azizah. Bukan nama orang ni. Bukan Azizah tu. Gharizah. Zai tu bukan zai, ghain. Gharizah. Dia akal kita ada gharizah, ada kasbi, dua. Gharizah dan kasbi. Kasbi tu hak jenis usaha lah. Kita nak tangkap, kita nak faham sesuatu, kena mengaji dulu. Tu kasbi. Kalau gharizah ni, tak payah mengaji, tahu dah. Contoh makan, masuk mulut. Ada budak-budak mengaji kitab tu. Cara nak makan macam mana? Tak ada, dia sumbat gitu. 2 bulan, 3 bulan, nangis-nangis, tahu dah nak makan. Ngak kali. Habis. Tak ada, dia pergi mengaji kitab dulu. Tak tu. Tu akal gharizi. Sama lah, nak pergi kencing, buka seluar. Faham tak? Tak payah mengaji. Kencing macam mana? Tak payah. Yang kita belajarnya ialah adab-adab kencing tu. Tu lain lah. Ni cara kencing tu. Tu tak payah mengaji lah tu. Faham tak? Binatang pun faham tak, kita tak faham. Yang ni, maksud gharizah tu, sifat. Yang ni satu sifat yang disediakan dengan sifat tu bagi mendapatkan segala ilmu nazariyah. Jadi sebelum nak dapat ilmu yang nazariyah, yang jenis mikir banyak ni, jenis fikir dalil apa semua ni, terlebih dahulu dia ada akal gharizah ni. Sebab kalau tak ada akal gharizah, dia tidak mampu untuk menanggung dan bersedia untuk menangkap ilmu-ilmu yang jenis usaha ni, yang jenis dalil, yang jenis hujah. Seperti bahawasanya nur yang ditaruh pada hati. Ni seolah-olah macam nur ataupun cahaya yang diletakkan dalam hati. Dan tempatnya tempat akal. Dan cahayanya cahaya akal tu kepada otak. Seperti kata Imam Malik dan Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia khilaf. Akal ni kat mana? Hati ke otak? Ada yang kata otak, ada yang kata akal. Ada yang kata akal, ada yang kata otak. Ada yang kata otak, ada yang kata hati. Itu kedudukan akal. Gitu jelah. Dan wajib, habis dah, selesai dah. Habis dah, roh dengan akal. Nak bahas dalam-dalam pun tak kerti kot itu. Dan wajib kita i'tiqadkan. Marilah wajib i'tiqad, wajib syarak. Mana tak i'tiqad, dosa lah. Wajib kita i'tiqadkan adalah bagi tiap-tiap hamba yang mukallaf daripada manusia mukminin. Mukminin ada ia manusia, yakni sama ada manusia tu orang beriman, atau kafirin, yakni kafir dia orang manusia tu, laki-laki ke dan perempuan, sama ada laki-laki dan perempuan, merdeka ke atau sahaya. Ada 2 malaikat
Ni kalau bahasa Arab nak baca, kalau nak baca dalam bahasa Arab, yang muwakkal lah, yang diwakilkan. Kalau nak baca bahasa Melayu, yang mewakil, yakni yang mewakil oleh Allah bagi seorang manusia tadi. Ni wajib i'tiqad. Mana? Setiap orang ada dua malaikat. Apa nak kata ni? Raqib atid lah. Tu. Raqib atid khilaf ulama. Adakah raqib atid ni dua malaikat atau nama bagi satu malaikat? Selalu kita mengaji tadika dia raqib atid. Raqib dengan catat hak baik, atid catat hak buruk. Itu satu pandangan. Ada yang kata raqib atid tu nama bagi satu malaikat. Raqib atid belah kanan, raqib atid belah kiri. Tu nama satu malaikat. Jadi ada dua raqib atid lah. Raqibun wa atidun, itu satu nama. Jadi dia ada dua orang, mana ada dua orang raqibun wa atid. Tu dalam kitab Nurul Zalam Syarah Aqidatil Awam karangan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Kemudian dia kata, ada dua malaikat. Bagi orang, bagi barang, ada yang wakil dua malaikat tu, bagi barang yang keluar daripada hamba. Apa yang keluar tu? Daripada perkataan, atau perbuatan, ataupun i'tiqad di suratnya. Ditulis belakang. Apa yang dia cakap? Dia cakap kawan tu baik, tulis juga. Apa saja dia tulis saja. Apa saja yang kita buat, dia tulis belakang. Apa saja yang kita i'tiqad, yang kita yakin, tulis belakang. Kalau silap. Sebab tu dia panggil kitab kita nanti di akhirat, untuk kita baca depan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik buruk semua akan baca kitab sendiri. Baik baca kitab sekarang ni, pada baca kitab akan datang. Jadi kalau seorang tu buat dosa dan dia bertobat kepada Allah Ta'ala, maka dia hapuslah catatan tu. Batu malaikat kalau dia tu buat dosa, malaikat yang catat dosa tak cepat-cepat tulis, takut dia bertobat. Dia lambat sikit, tak bertobat pas sudah baru tulis. Tapi kalau kebaikan, dia buat kebaikan, catat lalu. Tu rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu malaikat, nama malaikat tu Raqib. Seorang nama Raqib dan satunya Atid. Tu. Jadi kita ulang, Raqib Atid ni khilaf ulama. Raqib, ada yang kata Raqib satu malaikat, Atid satu malaikat. Ada yang kata Raqib Atid ni nama satu malaikat dan dia ada dua. Tu Maka tiada bercerai mereka itu malaikat akan manusia. Tak akan cerai, gila mana-mana pun. Kalau ikutlah kitab Qatrul Ghaith tu, dia ada 20 malaikat pula. 10 malaikat daripada pagi sampai asar, 10 malaikat tukar shift pula daripada asar sampai subuh. Malaikat apa? Malaikat hak duduk dengan kita juga, tapi bukan catat benda, kan? Dia duduk saja. Ada yang nama malaikat hafazah, malaikat yang jaga kita. Ada yang malaikat yang jaga khusus daripada patukan ular, ada juga. Ada yang malaikat khusus daripada kita ni ditimpa batu, ada juga. Tapi kalau takdir Allah kena juga, tu lain ceritalah. Mana ada benda-benda gitu. Hafazah dia panggil. Malaikat hafazah, malaikat yang menjaga kita. Ada banyak. 10 pagi, 10 malam. Tukar shift. Kemudian batu orang yang berzikir biasanya berzikir pas subuh dengan pas asar, supaya dia berzikir dalam keadaan tukar shift malaikat tu. Malaikat yang jaga pagi tu, bila naik atas langit, dia bawa amalan kita ketika kita sudah beramal. Kemudian malaikat ni pula, dia ada shift macam-macam. Dia ada shift harian, ada shift mingguan, ada shift tahunan. Pula dah macam kerja pula. Memang dah makhluk macam mana. Kalau tiap-tiap hari, tadi itulah. Dia tukar waktu subuh dengan asar. Kalau tiap-tiap minggu, Isnin Khamis tu. Tu yang Nabi puasa tu, Isnin Khamis. Kalau tahunan, khilaf. Tahunan khilaf lah. Tak ingat dah berapa kalau tahunan khilaf, tiap-tiap tahun juga. Khilaf. Tu. Mana ada syih tu. Untuk apa dia tukar tu? Untuk bawa amalan kita lah. Kita buat jahat ke baik, dia bawa atas. Bawa ke siapa tak tahulah, kerja dia. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, habis. Dan jikalau ada pada rumahnya itu, saya tak tahu tu ada kitab Melayu. Benda dia tulis. Dia tulis apa tu?
Genta. Oh, loceng. Oh, itu. Dia tulis genta tu buat kurungan. Oh, itu. Oh, betul. Genta, loceng. Oh. Ataupun anjing. Ataupun rupa sekalipun. Rupa tu dia. Rupa ni gambar. Patung. Patung bukan gambar, patung. Okey, sekarang ni kita kata, kan ada hadis Nabi SAW. Fahaman budak-budak lah ni, Rakib tulis yang baik, Atik tulis yang buruk, betul ke? Betul lah, tadi dah sebut dah. Tidur ke apa? Jadi sekarang ni, apa nama tu? Ada kan hadis Nabi SAW yang mengatakan malaikat tak masuk rumah kalau ada patung. Jadi macam mana? Oh, senang dia. Beli patung, malaikat dah cantik. Tengok bodoh itu. Malaikat yang tak boleh masuk tu, malaikat yang tak masuk tu bukan tak boleh masuk, tak masuk. Kalau nak masuk boleh, dia tak masuk je. Malaikat apa? Malaikat rahmat dia panggil. Tu yang tak masuk. Malaikat macam-macam jenis weh. Malaikat hamaratul arsy, malaikat yang tanggung arah. Malaikat hafazah tadi, malaikat catik ni, malaikat Jibril. Jibril tu tiup roh pun. Tiup roh pun kerja dia juga, tiup roh. Tu. Bukan kerja bagi wahyu ya, tiup roh pun kerja dia juga. Jadi yang tak masuk rumah tu ialah malaikat rahmat. Hak tu saja yang ada patung, ada anjing apa semua ni. Hak tu malaikat rahmat sahaja, bukan malaikat yang kiri kanan Rakib Atik tu, bukan. Hak tu sentiasa ada. Itu buat alasan orang bela anjing ni. Apa? Saya malaikat tadi cantik, amalan buruk aku. Parok itu. Adapun hadis yang menunjukkan tiada masuk, ni disebut dah. Adapun hadis yang menunjukkan tiada masuk malaikat ke rumah yang ada genta, loceng. Genta ni bahasa apa? Sepetani ke apa ni? Dan umpama genta iaitu anjing rupa patung tadi, maka dikehendaki dengan malaikat itu malaikat rahmat. Malaikat rahmat, bukan malaikat hafazah. Malaikat yang menjaga kita, bukan malaikat rahmat. Jadi malaikat rahmat kalau nak masuk, tak ada benda-benda tadi. Anjing tak ada, patung tak ada belakang. Malaikat rahmat boleh masuk. Bila malaikat rahmat masuk, bawa rezeki. Itu ya. Okey, soalan gambar. Gambar. Jadi rupa pula. Patung ni dalam Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut patung lah, jelas patung. Kemudian lukisan. Okey, lukisan yang bernyawa. Kita lukis orang ke, letak tepek tu contoh. Lukis orang. Lepas tu isu gambar macam mana? Gambar bukannya patung, bukannya lukis. Maka berlaku khilaf ulama. Dalam kitab Qamus Idris Al-Marbawi, dia kata harus. Syekh Idris Al-Marbawi Al-Azhari rahimahullah ta'ala, dia kata harus. Sebab itu pantulan cahaya, bukan lukis, bukan patung. Cumanya adalah orang panggil dari sudut nak jaga-jaga, takut kita mengagungkan sangat benda tu, letak rendah sikit lah, jangan tinggi sangat. Ni rumah tinggi 5 meter, dia letak 5 meter mana tinggi. Contoh tinggi dia 3 tingkat, contohlah 3 tingkat. Bukan 3 tingkat, 1 tingkat, tapi rumah dia pasien tinggi. Dia letak tinggi, otak kali tu. Jangan tinggi sangat. Dah. Separas kita tu boleh berdiri, parah kepala kita sudahlah letak tu. Ataupun ke bawah. Jangan sampai tahap agung pula. Tapi kesimpulannya haruslah. Ada yang kata harus. Kalau mazhab Hanafi haram tu. Memang haram, ada syariat sikit baik. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, kerana tiada bercerai ia malaikat hafazah daripada hamba Allah Subhanahu wa taala, tak bercerai. Dengan suatu sebab pun, tak ada satu sebab pun yang cerai, melainkan mana cerai. Time ni pisah. Bila? Tak kala qada hajat. Pisah dia. Malaikat hafazah. Ada juga malaikat yang tak duduk sekali. Bila duduk jamban. Tu. Sebab tu tempat setan masuk mana? Dia pun malas masuk. Dan janabah. Apa janabah ni? Tengah berjimak. Tu. Tengah berjimak ni habis berlapik ni janabah ni.
Kalau kita lain, tengah bersetubuh dengan suami isteri, dia menjauh juga. Dan mandi, sebab mandi tu terbuka aurat. Batu mandi tu, kalau selain daripada mandi wajib, sunat untuk pakai pakaian juga, paling kurang. Pakaian huduh-huduh lah, bukan pakaian menutup aurat. Pakaian menutup aurat, mandi habis cerita. Pakai sikit, daripada telanjang terui. Sama jugalah mandi wajib, sama juga. Cuma Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengharuskan dia mandi telanjang kalau ada tujuan-tujuan yang walaupun kecil sekalipun. Apa-apa tujuan yang leke-leke, sebab apa mandi telanjang, tu boleh. Maka menyurat keduanya, menyurat keduanya yang atik dan rokit tadi, barang, yakni perkara-perkara yang keluar. Barang tu tadi itulah perkataan, perbuatan, i'tiqad yang keluar daripada hamba itu, hamba Allah, kebajikan atau kejahatan. Noktah. Dan apa tu? Mengeram. Itu. Dan bagi mengeram tak kala sakit sekalipun, tiada tinggal, betul? Gitu. Dan hingga mengeram. Hingga mengeram tak kala sakit, mengeram tu aduh. Gitu lah. Hatu pun aduh dia tulis juga. Nak kata gitu. Perkataan aduh, semua tulis lah kau. Pelik. Perkataan aduh sakitnya. Tulis juga aduh sakitnya. Nanti nak hisap di akhirat. Tu kata, sehingga akan mengeram tak kala sakit sekalipun, tiada tinggal daripada menyuratkan benda yang keluar tadi. Walaupun sakit mengeram sekalipun. Sakit aduh ke, semua tulislah kau. Maka kata ini daripada Ibnu Atiyah. Ni pandangan Al-Imam Ibnu Atiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya tiap-tiap seorang manusia, mukanya muka tiap-tiap manusia, daripada ketika beranaknya, yakni ketika jatuh nutfah di dalam rahim, jatuh nutfah ni air mani di dalam rahim perempuan, hingga mati seorang tadi 400 malaikat. Jumlah total 400 malaikat. Daripada start dia beranak sampai mati, 400 malaikat ada jaga dia. 400 malaikat jaga dia. Sehari semalam 20 malaikat. 10 malaikat malam, 10 malaikat siang. Tukar shift. Gitulah. Per pagi, per awal start lahir sampai mati, 400 malaikat. Total jumlah malaikat yang jaga seseorang. 400 orang. Kalau 10 orang dah 4,000 dah. 10 orang 4,000. 1 orang 40,000. Dan kata setengah daripada ulama bahwasanya pada anak Adam itu 360 urat. Pula dah. Urat betul eh? Atas tiap-tiap urat itu malaikat. Ini satu malaikat. Jadi dia kata dalam anak Adam ni ada 360 urat. Tak tahu dia kira organa ni. Setiap urat tu ada satu malaikat jaga. Punya tahap tu jaga. Hebat aku. Allah Ta'ala jaga kita. Kita tak jaga diri. Buat maksiat gitu je. Boleh buat tak rasa bersalah itu buat maksiat. Ada makhluk Allah Ta'ala yang macam-macam jadi bukti. Lepas tu kita kalau semayang atau semayang sunat, kita disunatkan untuk memperbanyakkan tempat semayang, supaya dia jadi saksi di akhirat. Contoh Surajati ni, hari ni semayang situ, esok semayang mana pula. Bukan semayang fardu ni, semayang sunat. Semayang fardu kena saf pertama lah. Kan semayang fardu kan pilih dah, aku nak duduk sini. Bukan. Tu semayang sunat sahaja. Duduk belakang pula. Tu esok situ pula. Esok sini pula. Gitu lah. Sampai penuh. Semua tapak kaki kita tu kena di seluruh tempat di Surajati ni kalau kita semayang. Jadilah saksi di akhirat. Tu. Kita kena memperbanyakkan saksi di akhirat. Antaranya anggota lah yang paling dekat. Benda-benda yang tak hidup ni saksi belakang ni. Nampak macam bodoh gini. Dia jadi saksi belakang. Dinding, aircon. Dia tengok belakang. Tu. Allah Ta'ala bagi sifat berhidup, cakap lalu lah. Maka ditanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bilangan malaikat yang mewakil pada manusia, yang diberikan kepada manusia.
Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagi tiap-tiap manusia itu 10 malaikat pada malam dan 10 malaikat pada siang hari. Tu yang kita kata tadi. Tukar syiftnya subuh dan asar. Subuh tu untuk jaga belah pagi, asar tu untuk jaga belah malam. Tu. Seorang duduk, ni dia bagi 20 orang tu ada kat mana 10 orang ni. Seorang, yang ni seorang malaikat duduk pihak kanan nyonya seorang, dia duduk di kanan. Dan seorang, yang ni seorang malaikat pada pihak kirinya, seorang duduk kiri. Dan dua orang malaikat di hadapan nyonya seorang, duduk di depan orang. Dan di belakang nyonya seorang, seorang belakang, seorang depan, ataupun dua orang belakang, dua orang depan. Dan dua orang pada dua lambung seorang, lambung pun jaga juga. Seorang kiri, seorang kanan, lambung. Dan seorang menggenggamkan atas ubun-ubun nyonya seorang. Ini seorang tu duduk di atas ubun dia, kepala ni. Maka jika ia seorang tawaduk, maka diangkatkan nyonya malaikat tadi, yang ni akan kepala tu. Seorang malaikat duduk atas kepala ni, tugas dia ialah, kalau dia ni orang tawaduk, dia akan angkat kepala dia. Angkat ubun dia tu. Dan jika ia seorang takabur, sombong, ditundukkan, yakni direndahkan, dihinakan. Tu tugas malaikat duduk kat ubun. Dan dua orang pada dua bibirnya seorang. Malaikat ada dua bibir. Bagi salam kali. Kat dua bibir ada ni. Dua malaikat. Mungkin satu atas, satu bawah kot. Tiada memeliharakan seluruh malaikat tadi, melainkan selawat atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua tadi tak jaga kita, melainkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu penting selawat. Paling kurang selawat tu dalam sembahyang dah. Tu paling kurang sebab tu wajib. Tu. Kalau tak ada hak wajib tu tak tahu selawat ke tak. Tu. Dan 10 berdiri pada kepala, memeliharakan daripada ular. 10 ni rasa malaikat ke 10 ni. Malaikat ke 10 rasa ni. Berdiri pada kepala untuk apa? Memeliharakan daripada ular, jangan masuk ke dalam mulutnya seorang. Jarang nampak orang masuk dalam mulut ular ni. Bila jangan masuk tu? Apabila ia seorang tidur. Tu. Tidur kan selalu ngangang mulut. Ngangang luar-luar tau. Mari ular kali, ular tak masuk. Sebab apa? Sebab ada malaikat jaga. Tu. Kalau takdir Allah begitulah, takdir Allah sebaliknya, biar malaikat tu masuk kali, mati. Dan pada siang hari memeliharakan daripada iblis. Siang hari pelihara dia daripada iblis, setan. Dan 10 pada malam pula memeliharakan daripada anak iblis. Anak iblis ni syaitan. Tu iblis tu ketua dia, pak dia lah. Iblis setan lagi banyak pada kita sebanyak-banyaknya. Kita ni 1/10 daripada setan ni. Tu jumlah manusia ni 1/10 daripada setan. Punya sikit kita ni. Setan yang berlambak. Maka adalah yang duduk pihak kanan itu yang menyurat kebajikan. Menyurat ni tulis kebajikan. Yang tulis kebaikan iaitu malaikat yang duduk belah kanan. Dia akan tulis segala kebaikan yang kita buat, sama ada perkataan, perbuatan, i'tiqad dan sebagainya. Mana tadi? Maka adalah yang duduk pihak kanan itu yang menyurat kebajikan. Ia yang duduk belah kanan tu. Amin. Amin tu apa dia? Bukan nak suruh amin. Orang yang amanah lah. Tulis belaka apa yang dia buat tu. Jangan dia buat benda baik tak tulis pula. Allah Ta'ala letak malaikat yang amanah. Nabi SAW digelar sebagai Al-Amin, orang yang amanah. Ataupun Amir. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.